Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 21/12/2021 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Hikayat fiqh. Hikayat kita al-hikayah al-ashirah ba'dal mi'ah. Hikayat yang ke-110. Apa hikayat kita ni? Menarik tuan-tuan, hikayat kita ni iaitulah tentang bagaimana teknik cara supaya doa kita mustajab. Supaya doa kita mustajab. Ini setelah kita mengambil kira langkah-langkah yang sebelumnya seperti menjaga halal haram dari sudut makanan, halal haram dari sudut kehidupan kita, dan juga mencari waktu-waktu yang mustajab dan juga cara yang mustajabnya. Kemudian sekarang ni hadis ini mengajar kepada kita teknik doa agar menjadi mustajab. Tempat kita sudah belajar. Orang persiapan jiwa sudah belajar. Ini cara nak berdoa. Baik, hikayat kita ini diriwayat oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas ni terkenal lah dia. Setiap kali kita baca hadis jumpa je nama Anas. Anas kata apa? Qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Ayyash. Abi Ayyash Zaid bin Samit Az-Zuraqi. Ingat nama dia. Radhiyallahu anhu wa huwa yusalli. Satu hari Nabi berjalan, boleh jadi dalam masjid ni. Anas tak sebut. Marra, dia kata marra. Nabi kita lalu, seorang sahabat Abu Ayyash sedang solat. Di akhir solat dia. Di akhir solat dia baca doa ni. Dengar ni doa ni tuan-tuan. Doa ni kita kena belajar, kita kena baca. Walaupun dibaca oleh seorang sahabat, telah diikrar, telah diakui, diendos kelebihannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bacaan? Ikut semua. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya mannan ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya hannan. Ada satu riwayat ya mannan, dua-dua. Ya hannan, ya mannan. Ya badi'as samawati wal ard ya zal jalali wal ikram. Bila dia baca doa ni, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laqad da'allaha bismihil a'zam. Nabi kata sahabat ini Abu Ayyash telah berdoa dengan nama Allah Taala yang agung, Ismullahil A'zam, alladzi idza du'iya bihi ajaba. Semana-mana orang yang berdoa dengan doa ini, Allah perkenankan doa dia. Wa idza su'ila bihi a'ta. Siapa dia minta dengan doa ini, Allah perkenankan. Jadi kita minta doa tu permulaan. Lepas tu baru kita minta apa yang kita hajat.
Apa makna dia? Tengok makna dulu. Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta dengan namamu, bi anna lakal hamd, bahawa segala puji bagi engkau ya Allah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja, dipuji kecuali engkau. Jadi kita minta, kita mula dengan permohonan puji Allah, kita puja Allah Azza wa Jalla. Ya Mannan, wahai Tuhan yang sangat kathirul ata, yang banyak pemberiannya, anugerahnya sangat luas, sangat banyak. Ada setengah riwayat kata ya Hannan, ya Mannan. Ya Hannan dengan makna kathirul hanan, makna Allah Ta'ala yang sangat kasihan belas kepada hambanya. Ya Badi'as samawati wal ardh, wahai Tuhan yang pencipta langit dengan bumi tanpa yang ada sebelumnya, pencipta yang pertama, Allah Ta'ala. Ya Zal Jalali wal Ikram, yang maha agung, yang maha mulia, Allah Azza wa Jalla. Jadi doa ni kita kena mula, bila kita nak berdoa, kita mula dengan dia, kemudian baru kita minta. Inni as'aluka, ya Allah, aku minta denganmu Allah, nak apa yang kita nak. Kita nak sihat, nak kaya, nak senang, nak suruh anak-anak kita berjaya semua, nak minta apa saja, kita mula dengan Ismullahil A'zam ini. Allahu Akbar. Hadzal hadis rawahu Ahmad wal lafzu lahu. Riwayat Imam Ahmad, lafaznya lafaz dengan Ahmad. Wa rawahu Abu Daud wa Tirmizi binahwihi. Wa huwa yaqulul muhaqqiq wa isnaduhu sahih. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, hadis ini menunjukkan kepada apa? Dilalatul hadis. Hadis ni mengajar kepada kita teknik berdoa. Apa dia teknik dia? Al-bad'u bihamdillah. Kita mula dengan puji Allah. Wassana'i alaihi, memuja Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifatnya yang maha tinggi, sebelum kita memohon apa-apa permohonan hajat yang kita nak. Maknanya berdoa ni jangan gopoh lah. Jangan gopoh. Jangan, orang kata, jangan belorak. Ya Allah minta lah. Mula dulu. Mudah-mudahan doa kita mustajab, insya-Allah. Baik, huraian kepada setiap patah doa tu tunggu di dalam penjelasan nanti insya-Allah. Di antara tajuk yang diperbincangkan, yang pertama Anas bin Malik, rawi kisah ini sangat masyhur. Kita ulang sekali lagi walaupun masyhur, mudah-mudahan lagi kenal, lagi cinta. Anas bin Malik bin An-Nadar Al-Ansari An-Najjari, gelaran dia Abu Hamzah Al-Madani, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun berkhidmat kepada Nabi. Di akhir hayat dia tinggal di Basrah. Tinggal di mana? Di Masrah, dan kubur dia juga di Basrah, di Iraq. Kata Zuhri daripada Anas sendiri cerita, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah sedang aku berumur 10 tahun. Wa kunna ummahati yahsusnani ala khidmatihi. Makcik-makcik aku galak Anas, mau pergilah khidmat pada Nabi, untung hidup kau. Maka Anas pun, jadi Ummu Sulaim, mak dia bawa Anas pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, Anas khadimuka ud'ulah. Anas saya serahkan untuk khidmat pada Nabi, doakan dia. Itu ya. Tak minta gaji, tak minta upah, tak minta. Ya nak mintanya apa? Nak mintanya Nabi doakan pada Anas. Cukuplah kena doa Nabi, kata orang Padang lah. Di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ni tuan-tuan, para pendakwah juga, bila orang minta doa selalu. Tak payah tangguh nanti, malam nanti. Depan-depan tuan, kita doakan. Jadi Nabi berkata, Allahumma, ya Allah berilah keberkatan kepada Anas ni, panjangkan umur dia, ramaikan anaknya, banyakkan luaskan rezeki dia. Alhamdulillah, semua yang Nabi minta itu jadi belaka kepada Anas. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tengok Abu Hurairah puji Anas, kredit pada Anas.
ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ibni Ummi Sulaim. Aku tak tengok seorang sahabat Nabi yang melakukan solat yang sama dengan Nabi buat. Ashbah, maknanya sebagaimana yang dilakukan oleh Anas, anak kepada Ummu Sulaim. Dia tak panggil nama, biasanya orang Arab ni diguna Ibnu Ummi, Ibnu Ummu Sulaim. Jadi Anas ni anaknya kepada Ummu Sulaim. Allahu Akbar, bahagianya Anas. An Musa bin Anas, dia kata Sayyidina Abu Bakar mengutuskan Anas ke Bahrain. Bahrain zaman dulu, sekarang ni nama dia Al-Ahsa. Al-Ahsa tu di ujung negara Arab Saudi tu, dekat dengan Bahrain sungguh tu. Itu nama Bahrain zaman dulu. Sayyidina Abu Bakar hantar Anas pergi jadi apa? Si'ayah. Si'ayah ni pegawai zakat. Fadakhala alaihi Umar. Tengah Abu Bakar nak lantik dia, tiba-tiba Umar masuk. Masuk dalam bilik mesyuarat. Faqala, Abu Bakar pun kata, Aratu Umar, aku nak hantar pemuda ini ke Bahrain untuk menjadi pegawai zakat. Tapi dia masih muda. Bagaimana? Masih muda. Faqala ib'asu fa innahu labibun katibun. Umar kata hantar dia. Dia ni budak cerdik dan orang yang pandai menulis. Mana song lah kata orang. Orang Kelantan kata song. Kalau nak latih dia sebagai pegawai zakat pun, amil. Si'ayah, munasabah. Kata Ali bin al-Madini rahimahullah, akhir man baqiya bil Basrah min ashabi Rasulullah. Orang yang terakhir yang hidup di Basrah di kalangan sahabat Nabi, siapa dia? Anas. Dia meninggal pada tahun 90 sehingga 93 dia punya khilafah. Umur dia 103 tahun. Dan dikebumikan di Taf dekat dengan Basrah. Baik. Tuan kisah ni siapa? Yang solat tadi, yang baca doa tadi siapa? Nama dia, gelaran dia Abu Ayyash. Abu Ayyash. Jarang anak Melayu nama Ayyash. Kecuali ayah dia ahli gerakan dakwah ataupun orang mengaji di Arab. Saya ada seorang anak saudara nama Ayyash. Ayyash. Nama Ayyash ni Zaid ibn Samit Az-Zuraqi Al-Khazraji Al-Ansari. Al-Ansari sahabiyun. Dia ni sahabat. Ada meriwayat beberapa hadis dan juga dia pernah juga menyaksikan beberapa peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup sampai kepada pemerintahan Muawiyah, tetapi sejarah hidup dia, biografi dia, biodata dia dalam sumber-sumber rujukan kita terlalu sedikit. Inilah yang dikatakan dikenali di langit tapi tak masyhur di bumi sebab dia tak ada riwayat banyak. Tak apalah. Allahu Akbar. Baik. Kita pergi kepada yang ketiga. Nabi SAW mendengar Abu Ayyash Az-Zuraqi dalam solat dia. Jadi kata ulama, sudah pasti solat ini solat sunat. Kalau solat fardu macam dia dengar, dia duduk belakang Nabi, Anas kata Nabi lalu ikut dia. Lalu. Jadi timbul soalan, macam mana Nabi boleh dengar? Adakah dia baca kuat? Kalau baca kuat menyalahi sunnah. Sunnah baca perlahan je. Kecuali kita ketika qiyam baca Quran. Ataupun sautuhu perlahan. Tapi Allah SWT perdengarkan Nabi SAW supaya Nabi ikrar bacaan dia. Itu mukjizat. Kata di para pengkaji, kilal amrayni jaiz. Dua-dua tu harus. Boleh jadi dia baca kuat sikit sehingga Nabi dengar. Ya Allah nak memperdengarkan supaya Nabi akui. Dan Nabi ajar pula kepada umat dia yang lain. Ataupun dia baca perlahan tapi Allah Ta'ala perdengarkan Nabi SAW. Banyak Nabi kita dengar.
Baru ni kita dah bincang, Nabi kata aku dengar azab kubur, orang lain tak dengar. Itu mukjizat. Dan yang pentingnya Nabi kita dengar doa yang dibaca oleh Abu Ayyash. Baik. Maka Nabi kita iqrar. Iqrar daripada Nabi. Zaman kita ini boleh tak kalau kita baca doa juga supaya siapa dia nak endorse doa kita? Kita sendiri yang reka-reka. Kan? Yang kita sendiri yang buat reka bacaan tu bacaan ni. Bila mari musim banjir suruh baca ni, mari musim Covid baca ni, mari musim apa pun baca ni. Dia reka sendiri amalan. Kita nak susun bacaan zikir tidak salah, tapi kalau kita beri penetapan baca sekian-sekian bilangan, pulangan dia punya pahala, jaminan husnul khatimah, itu tak boleh. Nabi je boleh bagi, orang lain tak ada hak. Tak ada kuasa. Isu yang keempat, minas sunnah, di antara sunnah Nabi SAW dalam berdoa, hendaklah seorang itu memulai doa dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha tinggi, dengan memuji dan memuja Allah Ta'ala sebelum kita sebut hajat kita. Ana sering kali bila saya berdoa, sengaja saya baca doa dengan bahasa Melayu supaya para pelajar, tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut. Kalau saya baca ikut Arab, payah nak faham. Bila kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, mungkin tuan terperasan. Anda kata, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu Rasulullah. Ya Allah, Ya Tuhanku, kami mohon dengan nama-namamu yang maha indah, bi asma'ikal husna, dan sifat-sifatmu yang maha tinggi. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, berilah pada kami, ampunkan kami. Itu dia panggil teknik cara kita berdoa. Kita minta dengan nama Allah yang maha indah, dengan sifat Allah yang maha tinggi. Jadi saya bagi format ini supaya para jemaah tak susah bahasa Melayu, pandailah kita. Cuma khilaf tentang doa bahasa Melayu dalam solat. Jadi kita buat di luar solat. Nak baca dalam solat, kita hafal yang Arab. Baik. Kalau kita pilih nama Allah Ta'ala yang Asma al-A'zam, lagi mustajab. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi kata, Iza salla ahadukum. Salla di sini dengan makna iza da'a. Bila kamu berdoa, falyabda' bitahmidillah. Naklah dia mula dengan memuji Allah, wassana, dan kita puja Allah Azza wa Jalla. Thumma liyusalli ala nabi. Dengar ni. Puja Allah, kemudian selawat ke atas Nabi. Thumma liyad'u ba'du ma syaa. Lepas dari itu, kamu mintalah apa yang kamu nak. Hadzal hadis min hadisi Fadalah bin Ubaid, rawahu Tirmizi wa qala hasanun sahih. Itu dia panggil cara berdoa. Baik. Kita bagi satu-satu kalimah doa Abu Ayyash. Setiap patah kalimah doa Abu Ayyash ni apa yang kita boleh faham. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, aku minta denganmu, bi anna lakal hamd la ilaha illa anta. Ya Allah, aku minta denganmu, bagimulah segala kepujian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipuja dan dipuji selain daripadamu, ya Rabbal Alamin. Jadi jelaslah kita punya doa tu sangat jelas, kan? Jelas kita punya permohonan. Kita kata Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sudah dapat maklumat cara-cara berdoa, kita kena ikutlah dia punya format ni. Bolehlah kita ikut supaya kita apa? Supaya kita boleh mustajabkan doa dia. Baik, itu yang kita boleh baca. Itu dia panggil Ismullahil A'zam. Coba tengok dalam perisai kita, nombor berapa dia? Tak nampak. Dalam kitab perisai Muslim dah.
Baik, saya nak syarah kalimah ni. Jadi faqad bada'a, Abu Ayyas radhiyallahu anhu telah mulai doa dia sebelum dia minta apa-apa, dia puji Allah Taala. Wa annahu alladzil hamdul khalis. Allah Taala lah yang mempunyai kepujian yang mutlak, kepujian yang mutlak. Apa makna kepujian yang mutlak? Kepujian yang mutlak ala kulli hal. Kata di para ulama, alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwa. Kita puji Allah Ta'ala dengan pujian, tak ada orang puji kepada benda tak baik kecuali kepada Allah Azza wa Jalla saja. Apa maksud dia? Kalau kita kena dapat nikmat, mesti kita puji Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kalau kita diuji oleh Allah, kita nak kata apa? Kita juga kena kata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala dalam semua keadaan. Jadi ulama kata la yuhmadu ala makruhin siwa. Tak ada lagi pujian kepada orang yang beri benda tak baik pada kita lain pada Allah, tak ada. Allah Ta'ala kita kena puji. Sebab apa kita puji? Kenapa kita kena puji Allah walaupun kita dapat benda tak baik? Tanda ni tuan-tuan, supaya kita mudah rasa, tidak rasa kecewa. Walau kana makruhan fi zahir. Pada zahirnya kita nampak macam tak comel, tak baik benda yang Tuhan bagi pada kita ni, tak happy kita. Fala'alla Allah yukhfi fihi khairan aziman. Boleh jadi ada satu perkara yang Allah sembunyikan, yang dia nak beri kepada kita melalui ujian yang tersebut. Ada dalam Quran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa khairul lakum. Dan mungkin kamu tak suka kepada satu benda, ada kebaikan untuk kamu. Kita tak tahu. Dalam surah An-Nisa ayat 19, fa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi kamu tak suka satu benda. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah Ta'ala jadikan pada benda itu kebajikan. Jadi kita tak nak kata. Sebab itu orang lain kalau orang bagi tak molek kita kata auzubillah minasyaitanirrajim. Tapi Allah Ta'ala kalau dia uji kita dengan benda yang kita tak selesa, kita tetap kena kata alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Dia bagi pada benda baik aku syukur, dia bagi benda yang tak baik aku sabar. Tapi puji Allah Ta'ala tetap puji. Maka Allah Ta'ala itu layak dipuji ala kulli hal, dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan kita kena puji Allah. Maka dalam baca ini, alhamdu huwa thana'um bil jamil. Pujian yang sangat indah, tidak ada indah yang kita boleh puji lain daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mula dengan tauhid. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan dipuji melainkan padamu ya Allah. Dia panggil fa'afradahu bil uluhiyah. Kita tauhidkan Allah Ta'ala dengan ketuhanannya. Alladzi la yu'badu ahadun siwa. Tak ada siapa boleh kita sembah lain daripada Allah. Tidak. Jadi kita kena buat. Kemudian Abu Ayyas sebut pula dalam doa dia ni, Ya Hannan, Ya Mannan. Al-Hannan sighatun mubalaghatun minal hanan. Al-hanan riqqatul qalb, lembut hati. Lembut hati maknanya Allah Ta'ala ni bersifat dengan Hannan. Allah Ta'ala yang maha lembut, maha kasihan belah dia kepada hamba dia yang berdosa, dia bagi makan. Kalau orang lain kalau berdosa, kena tampar kita. Tak, nak Tuhan bagi makan dulu. Setahun, 2 tahun, berderhaka boleh jadi di akhirnya dia insaf. Dia kembali kepada Allah. Kalau tak kembali juga, tunggulah dalam neraka. Itu je. Baik. Al-Mannan apa dia? Al-Hannan ay Ar-Rahim. Jadi Hannan ni daripada sifat Allah Azza wa Jalla. Al-Mannan biminal manni wa huwa tafaddulu 'alal ghairi bi ni'matin. Itu makna Mannan, orang yang banyak beri kepada orang nikmat-nikmat yang baik. Itu makna Mannan. Ya Hannan, Ya Mannan.
uh, Al-Mannan bermakna mutafaddil. Allah Ta'ala yang banyak anugerahkan kepada hamba dia. Satu lagi yang Allah Ta'ala marah tu mengungkit, itu lain. Al-Man, dia kita bagi sedekah lepas tu kita ungkit, itu tak boleh, hilang pahala kita ni. Tapi Allah Ta'ala tu Mannan, maknanya yang banyak beri kepada kita. Jadi kita lah kena syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, yang ketujuh, Abu Ayyash bacaan juga Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit. Al-Badi', Al-Badi' dia kata ismun min asma'illah, salah satu daripada nama Allah. Al-Badi', Us-Sami, kan dalam yang kita duk baca tu. Asal perkataan Badi', pencipta yang tidak ada orang mendahului dia, tak ada. Allah Ta'ala yang pertama buat ni. Dia panggil Al-Mubdi'. Dalam Quran Tuhan kata Badi'us samawati wal ard, yang mencipta langit dengan bumi. Jadi di sini Abu Ayyash telah menyeru dalam doa dia itu dengan nama Allah Ta'ala yang lain pula, dengan sifat Allah Ta'ala yang lain. Sifat Allah Ta'ala yang kuasa menciptakan sesuatu tanpa contoh. Kemudian dalam doa dia yang seterusnya, Ya Zal Jalali wal Ikram. Al-Jalal, Jalla. Jalal bermakna azuma, wahai Tuhan yang maha agung. Wahai Tuhan yang maha agung, yang maha mulia. Al-Ikram bermakna karamah, yang mulia, yang sangat pemurah. Maknanya kita minta dengan permohonan-permohonan yang menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, keagungan Allah Ta'ala yang sangat pemurah. Maknanya kalau bersifat pemurah, Ya Rabbi, aku nak minta perkara ni, mudahlah nak dapat. Itu sifat Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Karim, Fal-Jalil min asma'illahi Azza wa Jalla, wal Karim, Karim juga di antara nama Allah Azza wa Jalla. Al-Jalali wal Ikram, dia dua sifat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis ini menunjukkan Abu Ayyash tawassala, bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah yang maha indah, yang maha tinggi. Ini dia panggil di antara tawassul yang masyru', tawassul yang dibenarkan. Kalau kita duduk bertawassul dengan orang mati, itu khilaf panjang, khilaf besar. Jadi kita tawassul dengan nama Allah Ta'ala, itu yang disyariatkan dan dianjurkan. Kemudian seterusnya Abu Ayyash juga dalam doa dia ni, dia kata Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sebagian dalam riwayat Abu Daud ada tambahan lagi, Ya Hayyu Ya Qayyum. Fal Hayyu, makna dia daimul haya, Allah Ta'ala yang sentiasa hidup. Dia tak akan mati. Mati tak ada, binasa tidak. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas 88, kullu syai'in halikun illa wajhah, semua benda atas dunia ni binasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Fahuwal qahiru fawqa ibadih, Allah Ta'ala yang maha berkuasa ke atas hamba-hamba dia. Maka Al-Hayyu min asma'illah, Al-Hayyu itu daripada nama Allah Azza wa Jalla. Ini dipanggil tawassul dengan nama Allah. Apa makna Al-Qayyum? Yang menjaga, yang mengawal selia alam ini dan hamba-hamba Allah Ta'ala. Itu makna Qayyum. Al-Qaim, Al-Hafiz li kulli syai', yang menjaga segala perkara. Al-Hayyu Al-Qayyum. As-Sa'is li kulli amrin, yang menyusun atur segala perkara. Itu makna Qayyum. Jadi Allah Ta'ala ni Al-Qayyum min asma'illah, salah satu daripada nama Allah Ta'ala Al-Qayyum. Allah Ta'ala yang berkuasa, yang menyusun, mentadbir perjalanan makhluk-makhluk ini dan juga alam ini. Dengan tadbir Allah Ta'ala itulah
tertegaknya, berjalannya alam ini dengan aman damai, dengan selesa, kecuali apabila Allah nak sentap sebahagian daripada kita, maka diturunnya ujian. Pelbagai ujian lah mari. Ujian tu bala, sama ada kemarau, banjir, tsunami, gempa bumi, wabak-wabak, itu semua bala. Dan jangan lupa, berkelahi sama sendiri termasuk juga dalam bala. Apa lagi bala kalau kita bala sama kita? Tak bala apa? Kelahi je sama-sama kita, sama-sama orang Islam. Sama-sama serumpun, kata orang. Asyik nak kelahi, nak bala. Jadi di mana kebahagiaan kita? Sepatutnya kita berkasih sayang sama-sama kita orang Islam dan bertoleransi dengan orang-orang yang bukan Islam. Bukan Tuhan suruh kelahinya dia orang. Kecuali kalau dia tu mari nak lawan kita, cari pasal. Awak yang cari pasal. Dah, kita orang baik-baik. Kenapa awak mari kosek kita? Baiklah. Yang ke-10, Nabi SAW yurshidu ummatahu, telah membimbing umatnya melalui hikayat ini, hikayat Abu Ayyash Az-Zuraqi ini, supaya kita dalam teknik berdoa kita mula dengan memuji Allah dan memuja Allah Azza wa Jalla, dan kita juga kena bertawassul dengan nama-nama Allah Ta'ala, dengan sifat-sifat Allah. Lebih-lebih lagi Ismullahil A'zam, Ismullah Al-A'zam. Maka Ismullah Al-A'zam ni, Nabi kata siapa dia doa dengan nama ini mustajab, cepat diperkenankan doa. Cuma takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sembunyikan yang mana satu Ismullahil A'zam, Tuhan sembunyikan. Sebab apa Tuhan sembunyi? Nak suruh kita belajar, nak suruh kita korek, biar kita banyak sebut nama Allah. Linad'uhu biha, supaya kita berdoa mengikut kesesuaian permohonan kita, keadaan kita. Kita doa dengan yang sesuai. Kita kena berdoa dengan yang sesuai. Barulah kita kata orang ni cerdik. Kan? Orang ni cerdik, dia doa dengan yang itu. Contohlah kita kata contoh. Orang yang kena zalim, yang sesuai dengan dia, kita doa apa? Ya Qahir, Ya Qahir fawqa ibadihi, Ya Jabbar, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Muntaqim, Ya Zal Jalal wal Ikram. Ambillah tindakan ke atas orang zalim tu. Jadi itu untuk orang zalim. Kan? Kalau sakit, kita tak mari Ya Jabbar, Ya Qawi lah. Kita kata Ya Syafi, Ya Kafi, Ya Muhyi. Ini kita, Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh, Tuhan yang kasihan belas kepada hamba dia, Tuhan yang rahmat kepada kita, sembuhlah penyakit aku ni. Nama yang sesuai. Kalau kita lemah sangat-sangat, lemah kita ni, tak bermaya, payah apa ni, lemah belaka lah kita ni. Nak ibadat pun lemah, segala benda kita lemah, maka elok kita doa dengan Ya Latif, Ya Rauf, Ya Rahim. Maknanya kita ambil nama-nama yang sesuai. Kalau kita berdosa, Ya Ghafar, wahai Tuhan, Ya Tawwab. Itu yang sesuai dengan dia. Dah berdosa, kita minta Allah Ta'ala yang Ghafar, yang banyak mengampunkan dosa hamba dia. Kan? Kalau kita bersalah, kita minta Ya Tawwab, Tuhan yang menerima taubat. Jadi kita ambil nama-nama yang sesuai dengan keadaan, dengan suasana kita nak berdoa. Bagi kita macam kita dalam contohnya, orang ni duduk di atas atap rumah dah, banjir. Jadi kita minta dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Indah, yang sesuai dengan dia. Ya Allah, Ya Tuhan, yang telah menyelamatkan Nabi Nuh daripada taufan, yang menyelamatkan Nabi Musa daripada laut, yang menyelamatkan Nabi Yunus daripada ikan. Ya Allah, selamatkan aku. Jadi kita, itu dia panggil, kita sebut tawassul tu dengan nama-nama Allah Ta'ala yang indah, yang sesuai dengan keadaan. Sesuai keadaan.
maka insya-Allah dipanggil lebih mustajab kita punya doa. Wahai, maknanya, ya Allah, ya Tuhan kami, sebagaimana Engkau selamatkan Nuh, Engkau selamatkan Musa, Engkau selamatkan Yunus, selamatkan aku ni daripada tenggelam. Apa salah? Itu kadang-kadang, jadi kita kena doa dengan satu benda yang sesuai dengan dia. Ulama berbeza pandangan tentang berapakah Asmaul Husna, berapa sebenar bilangan. Yang masyhur, yang kita dah sebut-sebut 99 nama. Itu masyhur. Ada ulama kata 80 yang sahih. Ada kata 165. Jadi paling minima 80. Yang masyhur 99. Yang paling banyak maksimal dia 165 yang boleh dihitung. Tetapi yang betulnya, annal asma'ul husna, nama-nama Allah Ta'ala ni tak boleh nak hitung. Tidak boleh kita nak tahdid bilangan. Sebab dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, as'aluka bikulli ismin huwalak. Aku berdoa, ya Allah, memohon dengan semua nama-nama yang Engkau namakan dirimu. Itu dipanggil tawassul dengan nama Allah. Sammaita bihi nafsak, Engkau namakan dia pada dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau Engkau turunkan nama itu dalam Quran. Au a'lamtahu ahadan min khalqik, ataupun Engkau beritahu kepada mana-mana hamba-Mu di kalangan para nabi, rasul. Awis ta'sarta bihi fi ilmil ghaib indak, ataupun nama yang Engkau tersimpan hanya Engkau je yang maha tahu. Itu di sini hadis ini sahih, rawahu Ahmad wa Ibn Hibban. Maka kata di para ulama, ini menunjukkan nama Allah tidak terhad. Bukan 99, bukan itu saja. 99 itu di antara yang masyhur, yang boleh dihitung. Itu 99. Baik. Tajuk perbincangan kita ini, mengenali Ismullahil A'zam. Yang mana satu Ismullahil A'zam tu? Kita nak panggil yang mana? Dalam nama-nama Allah Ta'ala yang 80 sampai 165 tadi? Ataupun yang tidak terhad bilangannya, yang mana satu nama yang paling mustajab untuk kita bertawassul dengan dia? Mana nama? Wa qad ikhtalafa al-ulama fi tahdid ismillahil a'zam ila aqwal. Jadi para ulama telah berbeza pandangan nak menetapkan nama Allah Ta'ala Al-A'zam yang Maha Agung itu. Ada beberapa pandangan, ada yang mengatakan ada 14 nama. Yang pertama, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Rabb, Al-Ahad, As-Samad, Al-Hannan, Al-Mannan, Badi'us Samawat. Badi'us Samawat wa Badi'ul Ardi, Zul Jalal wal Ikram. Dia kata ada 14 lafaz. Itu menunjukkan kepada Ismullahil A'zam. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, ikhtalafat al-athar, berbezanya riwayat-riwayat nak menetapkan mana satu Ismullahil A'zam. Abu Ja'far kata, wa indi, mengikut pandangan saya, semua perkataan itu betul belaka. 14 tu betul belaka. Sebab tidak ada mana-mana khabar yang Nabi tetap. Nabi kata laqad da'a. Nabi kata kepada siapa? Kepada Abu Ayyas. Abu Ayyas telah berdoa dengan nama Allah yang Maha Agung. Nama ini kalau diminta Allah Ta'ala, didoa dengan dia, Allah perkenankan. Wala syai'a azama minhu, tak ada yang lebih agung daripada nama Allah, maka kita kembalilah kepada Allah. Jadi oleh kerana Syekh Abu Ja'far At-Tabari kata macam tu, itulah kesimpulan kitanya. Kita nak kata yang mana? Jadi kita doalah dengan cara Abu Ayyas tadi.
Nabi kita perakui itu tawassul, doa yang baik untuk kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Selepas daripada tawassul permulaan, kita mula dengan diikuti dengan permohonan yang kita nak minta. Jadi jangan gopoh. Kita bagi sebut dulu, puji Allah Ta'ala, puja dia, kemudian barulah kita sebut apa yang kita nak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan segala permintaan kita yang baik-baik, yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Janganlah kita minta perkara yang tidak baik. Kita minta benda hak comel, hak molek, hak lawa, hak baik, itulah yang berfaedah. Yang tak baik jangan minta, kita minta perlindungan. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam hikayat yang ke-110. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, iaitulah hikayat yang ke-111 dalam siri yang berikutnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.